Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama untuk kita duduk seketika membicarakan salah satu daripada surah yang terdapat dalam Al-Quran, iaitu suratul Kafirun. Yang mana suratul Kafirun ini, saya yakin dan percaya tuan-tuan, mungkin keseluruhan daripada kita dalam masjid ini sudah pun menghafalnya. Kerana ia dituntut untuk dibaca dalam banyak salat-salat sunat. Yang mana suratul Kafirun disunatkan untuk dibaca ketika mana dalam salat sunat qabliyah subuh. Ia juga sunat untuk dibaca dalam salat sunat ba'diyah maghrib. Ia juga sunat dibaca dalam salat witir. Ia juga sunat untuk dibaca ketika mana kita selesai melaksanakan tawaf, dan apabila kita melaksanakan raka'at tawaf, 2 rakaat tawaf yang dilaksanakan selepas daripada selesai tawaf, juga dituntut untuk kita membaca surah ini. Surah ini juga dinamakan sebagai suratul Bara'ah. Ada juga yang menamakannya sebagai suratul Munabadah. Yang mana surah ini dinamakan suratul Bara'ah kerana surah Bara'ah bermaksud surah berlepas diri. Yakni berlepas diri daripada syirik. Berlepas diri daripada kekufuran. Ulama berbeza pendapat tentang kedudukan surah ini, sama ada ia suratul Makkiyah ataupun surah Madaniyah. Sebahagian ulama mengatakan ia Madaniyah. Sebahagian yang lain mengatakan ia surah Makkiyah. Tetapi zahirnya ia lebih selari dengan jika dikatakan ia adalah surah Makkiyah. Kerana dikatakan surah ini turun ketika mana Nabi SAW berdakwah kepada orang-orang Quraisy. Apabila Nabi SAW berdakwah kepada orang Quraisy sebahagian kecil menerima, manakala sebahagian besar daripada kalangan mereka ini menolak. Maka muncullah pelbagai cara untuk bagaimana nak menghalang dakwah Nabi SAW daripada tersebar kepada masyarakat. Sebahagian daripada Quraisy menggunakan cara memburukkan nama Nabi SAW. Maka ada gelaran-gelaran yang diberi. Ada yang menggelar Nabi SAW dengan gelaran majnun, yakni gila. Ada yang mengatakan Nabi SAW sebagai sahir, yakni tukang sihir. Ada juga yang menggunakan dengan cara kekerasan. Sebahagian daripada sahabat Nabi SAW diseksa. Ada yang dibunuh. Bahkan Nabi SAW itu sendiri juga tidak terlepas daripada penghinaan secara fizikal. Apabila Nabi SAW sujud, mereka mula untuk menawarkan sesiapa yang boleh meletakkan kotoran di atas kepala Nabi Muhammad SAW ketika mana Nabi sedang sujud, maka akan diberikan ganjaran. Tetapi lama kelamaan dakwah Nabi ini mula untuk diterima. Orang semisal Hamzah menerima Islam. Maka pada ketika itu orang-orang Quraisy mula rasa, kalau kita biarkan, teruskan guna kekerasan, Muhammad ni makin tak berhenti nampaknya. Jadi sebahagian daripada mereka mula untuk mencadangkan, apa kata kita deal?
Apa kata kita buat negotiation? Kita nego. Kita runding. Mana tahu kalau Muhammad ni boleh terima. Maka rundingan dilakukan. Sebahagian daripada kitab-kitab tafsir menyebutkan bahawasanya Umayyah bin Khalaf bersama dengan beberapa orang tokoh-tokoh besar Quraisy datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan tawaran. Apa tawaran yang mereka berikan? Sebahagian daripada tawaran itu mereka ingin memberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam harta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menjadi orang yang paling kaya di kalangan mereka. Kalau Nabi inginkan wanita, mereka boleh beri. Kalau Nabi nakkan kuasa, mereka juga boleh beri. Tetapi kesemuanya itu ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberikan cadangan yang berikutnya, iaitu mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, apa kata ta'budu alihatana sanah wa na'budu ilahaka sanah?" Apa kata kita buat satu rundingan 1 tahun, kamu join kami untuk sembah Tuhan-Tuhan yang kami sembah. Manakala tahun berikutnya, kami pula sembah Tuhan kamu. Kami sembah Tuhan yang kamu sembah. Jadi kita buat giliran lah. Tahun ni tahun bila? Tahun ni giliran Tuhan kamu. So kita sembah Tuhan kamu. Tahun depan, kamu pula sembah Tuhan-Tuhan yang kami sembah. Jadi kalau ada dalam dakwaan kamu itu kebenaran, kami telah berkongsi kebenaran itu pada tahun yang kami sembah Tuhan kamu. Dan kalau dakwaan kami benar, paling tidak kami telah menjadikan kamu berkongsi dengan kami akan ajaran yang kami bawa selama ini. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan suratul Kafirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, surah ni bermula dengan qul. Surah ni bermula dengan qul, yakni arahan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi sampaikan kepada orang-orang kafir. Ini sebagai satu buktilah Quran ni bukan ciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya ia adalah kalamullah yang Allah Taala hantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kita. Baik. Bila surah ni bermula dengan qul ya ayyuhal kafirun, ia merupakan salah satu daripada perintah Allah supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada golongan kafir. Apa itu kufur? Kafir daripada perkataan kufur. Dalam bahasa Arab, kufur ni merujuk kepada makna menutup. Sebab tu orang-orang Arab ni, petani-petani dia panggil kufar. Dari sudut literal meaning. Kenapa orang-orang yang bercucuk tanam dipanggil kufar ataupun kafir? Kerana mereka menutup bumi dengan tumbuhan ataupun menutup benih dengan tanah. Orang-orang kafir dari sudut istilah dipanggil sebagai kafir kerana mereka menutup jiwa mereka daripada menerima dakwah Nabi SAW, menutup jiwa mereka daripada menerima hidayah, daripada menerima kebenaran. Kerana orang-orang Quraisy ni, kalau tuan-tuan baca dalam kitab-kitab tafsir, ada riwayat. Al-Imam Al-Qurtubi juga membawakan riwayat bagaimana Abu Jahal, dia lawan Nabi SAW bukan dia rasa Nabi tu bohong. Dia tahu Nabi tu cakap betul. Tapi dia sengaja menutup jiwa kerana takabur. Kerana ada kepentingan. Kerana ada kepentingan tu dia lawan tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala arahkan Nabi mengatakan kepada orang kufar, orang kafir, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan wahai Muhammad, "Hei
Wahai orang-orang kafir. Makna kafir ialah orang yang tidak menerima dakwah Islam, orang yang menutup jiwanya daripada menerima ajaran tauhid. Kafir ini banyak. Ada kafir yang digelar sebagai ahli kitab, yang merangkumi Yahudi dan Nasara. Ada orang-orang kafir yang melakukan syirik, yakni yang menyembah Allah dan dalam masa yang sama sembah selain daripada Allah. Jadi makna orang-orang kafir ni luas. Oleh kerana itulah ulama berbahas, siapakah kafir yang diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapakah kafir yang diseru, yang diarahkan Nabi SAW untuk menyeru mereka dalam surah ini? Sebahagian ulama tafsir, seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Imam Fakhr Razi dalam kitab dia Mafatihul Ghaib, dia mengatakan kafir di sini bukan makna kafir yang umum merangkumi ahli kitab sekali. Tetapi kafir di sini ialah kafir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diarahkan untuk berbicara dengan mereka, yakni golongan kafir yang memberi tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi menyembah Tuhan mereka satu tempoh, kemudian mereka pula sembah ajaran Nabi, menyembah Tuhan dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk satu tempoh yang lain. Kenapa? Kerana di ayat yang selepasnya disebut qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah. Ayat ini menunjukkan bahawasanya al-kafirun dalam ayat yang pertama itu lebih khusus. Tidak termasuk orang-orang kafir yang pada ketika itu kafir, tetapi akhirnya mereka akan terima Islam dan mati di atas Islam. Golongan kafir yang ni terkeluar. Kenapa? Kerana mungkin waktu surah ni turun, mereka kafir, tetapi akhirnya mereka akan menerima Islam dan mati di atas Islam. Maka mereka ni tak termasuklah. Yang kedua, golongan kafir yang kekufuran mereka bukan kerana mereka menyembah selain daripada Allah, tetapi kerana mereka menjadi kufur disebabkan benda lain, iaitu tidak menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti golongan Yahudi. Orang Yahudi, mereka sembah Allah. Orang Yahudi tak sembah selain daripada Allah. Adakah mereka kafir? Ya, mereka kafir. Kenapa mereka kafir? Kerana mereka kufur dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kerana mereka tak sembah Allah azza wajal. Ada lagi tak? Ada lagi golongan Nasara. Golongan Nasara sembah Allah? Ya, sembah Allah. Kenapa mereka menjadi kufur? Bukan kerana mereka tak sembah Allah, tetapi kerana mereka menyeru Jesus setanding seperti mana mereka menyeru Allah. Mereka menempatkan Nabi Isa sebagai anak Allah. Maka kekufuran mereka bukan kerana mereka menyembah selain daripada Allah semata-mata, tapi kerana ada perkara-perkara lain. Maka sebab itu dikatakan yang dimaksudkan ya ayyuhal kafirun di sini ialah golongan-golongan Quraisy yang memberikan tawaran. Golongan Quraisy yang menyembah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Dan disebutkan di sini ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Siapa yang belajar bahasa Arab dia tahulah. Perkataan ya di situ, bila disebut ya, adalah seruan untuk seseorang yang jauh. Siapa yang belajar bahasa Arab dia tahu. Al-munada lil ba'id. Bila disebut ya, biasa orang Arab bila disebut ya ni dia memang jauh. Ya Abdullah ta'al. Orang tu jauh lah. Sedangkan orang kafir yang sedang berbicara dengan Nabi SAW ni bukanlah orang jauh. Kenapa digunakan an-nida lil ba'id? Kenapa digunakan seruan yang jauh? Untuk membuktikan bahawasanya walaupun mereka dekat pada lokasi, tetapi mereka itu sangat jauh pada hidayah agama. Maka sebab itu digunakan munada lil ba'id. Dan digunakan perkataan kafirun. Sedangkan itu bukan kebiasaan Nabi SAW menggelar orang dengan gelaran kafirun. Biasanya kalau siapa-siapa baca kitab sirah, Nabi akan panggil orang Arab dengan ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian Quraisy. Kan? Ya ayuhan nas.
Tapi surah ni kata panggil mereka dengan kafirun. Sebenarnya perkataan kafirun tu bukanlah satu perkataan yang provokatif ataupun ofensif. Kerana saya sebut tadi literal meaningnya makna menutup jiwa daripada menerima hidayah. Menutup jiwa daripada menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu hakikat. Tapi kebiasaannya orang-orang yang tak menerima Islam, bila digelar mereka dengan gelaran kafir, mereka akan rasa offended. Mereka akan rasa seolah-olah macam diserang, seolah-olah macam dihina. Maka ayat yang pertama ni sememangnya dikatakan oleh sebahagian ulama tafsir li'ighathatil kufar ataupun li'ighathati Quraisy. Sememangnya tujuannya adalah untuk menjadikan orang-orang Quraisy itu marah. Supaya menjadikan orang-orang Quraisy itu rasa sakit hati. Sebab apa? Sebab dalam surah sebelumnya, iaitu suratul Kautsar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Kerana ayat ni turun kerana orang Quraisy menggelarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran abtar. Orang Quraisy panggil Nabi dengan gelaran abtar. Apa itu abtar? Orang yang tidak berketurunan. Orang yang tak ada anak lelaki, orang yang tak ada anak dipanggil abtar. Maka Allah Subhanahu wa taala balas balik. Sesungguhnya penghina engkau wahai Muhammad itu ialah golok yang sebenar-benar abtar. Dan dalam ayat ni Allah Taala turunkan ayat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Seolah-olah Allah Taala nak beritahu kepada orang kafir yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tolong jawab ni bukan Muhammad. Walaupun kau kutuk Muhammad, tetapi yang jawab ni ialah Allah. Allah yang jawab bagi pihak nabinya. Ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Katakan wahai orang kafir, sesungguhnya aku tidak menyembah apa yang kau sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Tidak juga engkau sembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Aku juga bukan penyembah apa yang kau sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Bukan juga engkau penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadi. Bagi kamu agamamu dan bagi aku agamaku. Baik. Saya akan huraikan ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ni serentak. Dia ada 4 ayat. Para ulama tafsir berbahas kerana maknanya lebih kurang sama. La a'budu ma apa? La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lebih kurang sama. Aku tak sembah apa yang kau sembah. Engkau tak sembah apa yang aku sembah. Aku bukan penyembah apa yang kau sembah. Dan engkau juga tidak sembah apa yang aku sembah. Maka sebahagian ulama tafsir kata, 4 ayat ni merupakan ulangan. Allah ulang. Allah ulang ayat ni dua version ayat. Aku tak sembah apa yang kau sembah. Engkau pun bukan penyembah apa yang aku sembah. Allah ulang 2 kali. Maka jadi 4 ayat lah. Kenapa ulang? Kerana perkara yang Allah Ta'ala nak tetapkan. Perbezaan di antara iman dan kufur ni sangat besar. Maka sebab tu perlu diulang 2 kali. Supaya memberi kesan dalam minda kita. Memberi kesan dalam jiwa kita. Ulangan-ulangan. Kerana benda yang penting, kebiasaannya memang akan diulang. Tetapi sebahagian ulama tafsir yang lain tidak bersetuju. Syekh Wahbah Zuhairi dalam At-Tafsir Al-Munir membahaskan tentang makna kenapa diulang tetapi dengan lafaz yang sedikit berbeza. Kerana bila disebut la a'budu ma ta'budun, aku tidak sembah apa yang kau sembah, menafikan sesuatu yang akan datang.
Maksudnya sesekali aku tidak akan sembah apa yang kau sembah. Menafikan benda yang akan datang. Wala antum abiduna ma a'bud. Engkau juga tidak menyembah apa yang aku sembah pada masa mendatang. Wala ana abidum ma abattum. Bukan juga aku penyembah apa yang kau sembah pada waktu ni dan pada waktu sebelum ni. Maksudnya ayat ni nak menafikan sesuatu yang mendatang, sesuatu yang sekarang dan sesuatu yang di belakang, iaitu apa yang telah berlalu. Sekali-kali aku tidak pernah menyembah Tuhan yang kau sembah pada masa akan datang, pada masa sekarang dan pada masa sebelum ni. Engkau juga yang sama. So, ulangan pertama, menafikan benda yang akan datang. Ulangan yang kedua, menafikan yang sekarang dan juga yang sebelum ini. Itu tafsiran yang kedua. Di sana ada tafsiran yang ketiga. So, kita ada tafsiran yang pertama tadi, dia kata ulangan untuk menetapkan, nak bagi tahu benda di benda besar. Iman dan kufur, benda yang besar. Maka sebab itu diulang. Yang kedua kata, tak, bukan ulang. Tapi nak bagi tahu penafian untuk masa akan datang dan penafian untuk yang sekarang dan ke belakang. Maka sebab itu diulang 4 kali. Pendapat yang ketiga kata, sebenarnya ada beza di antara dua version ayat ni. Bila disebut, La a'budu ma ta'budun. Aku tidak sembah apa yang kau sembah. Yakni, menafikan sembahan-sembahan orang-orang Quraisy. Bila disebut la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa yang kau sembah. Engkau sembah Lata, engkau sembah Uzza, engkau sembah Mana, engkau sembah Hubal. Semua ni aku tak sembah kerana aku hanya menyembah Allah Azza wa Jalla. Bila disebut wala ana 'abidum ma 'abadtum, aku bukan penyembah seperti mana yang kau sembah. Yang ni bukan menafikan sembahan orang Quraisy, kerana menafikan sembahan orang Quraisy selain Allah telah dinafikan pada ayat yang la a'budu ma ta'budun tadi. Tapi bila disebut wala ana 'abidum ma 'abadtum, aku bukan penyembah apa yang kau sembah, menafikan tata cara sembahan orang-orang Quraisy. Aku tidak menyembah berhala kamu. Mungkin orang Quraisy kata, kalau tak nak sembah berhala kami, tak apa. Kami juga sembah Allah. Orang Quraisy juga sembah Allah. Bukankah orang Quraisy di zaman jahiliyah, mereka juga tawaf? Mereka juga buat haji? Mereka juga duduk di Mina? Mereka seru juga. Labbaik Allahumma labbaik juga. Tapi mereka tambahlah. Labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikun huwa lak. Tamlikuhu wa ma malak. Kami sahut seruanmu ya Allah, seruan yang tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau jadikan untuk dirimu. Engkau memiliki dia, dia tidak. Engkau memiliki dia dan apa juga yang dia miliki. Itu talbiyah orang Quraisy. Maka Nabi SAW dalam ayat ni diperintahkan supaya menafikan sembahan orang Quraisy dan juga menafikan tata cara sembahan orang-orang Quraisy. Kerana apa? Kerana sembahan orang Quraisy itu telah dirosakkan oleh mereka yang berkepentingan. Walaupun ajaran itu mungkin saki-baki daripada ajaran Nabi Allah Ibrahim, tetapi telah dipesongkan. Telah dirosakkan oleh Amr bin Luhai. Maka dekat sini ada 3 cara tafsiran. Bagi saya, ketiga-tiga tafsiran ni taklah bercanggah antara satu sama lain. Inilah keindahan Al-Quran yang boleh menerima pelbagai tafsiran. Nak faham dengan cara ni pun boleh, nak faham dengan cara ni pun boleh. Sememangnya kita orang Islam disuruh untuk berlepas diri daripada sembahan orang Quraisy. Betul. Kita juga disuruh untuk berlepas diri dengan tata cara sembahan orang Quraisy, walaupun tata cara tu nak sembah Allah. Orang Quraisy mereka tawaf.
Tapi tawaf mereka dalam keadaan tidak berpakaian. Orang Quraisy bertalbiyah, tetapi talbiyah itu talbiyah yang direka-reka. Orang Quraisy juga melaksanakan wukuf ataupun mabit di Mina. Tetapi kesemuanya itu tidak bersumberkan kepada ajaran wahyu yang sebenar. Jadi kita orang Islam, selain daripada kita menetapkan tauhid pada diri kita, mengiktiraf hanya Allah Azza wa Jalla saja sebagai sembahan kita, tetapi cara untuk menyembah itu, cara untuk menyembah Allah Ta'ala itu, perlu diambil juga daripada wahyu. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku. Sebagai ulama tafsir kata, ayat ni bermaksud tahdid. Apa itu tahdid? Nak bagi satu ancaman. Macam bila kita tengok kita dah nasihat orang tu dia tak mau dengar, engkau buatlah ikut cara engkau, aku ikut cara aku. Setelah diturunkan ayat-ayat nak bagi tahu kepada orang Quraisy pelbagai cara, nak bagi tahu apa yang mereka lakukan itu salah, apa yang mereka lakukan itu membahayakan nasib mereka di akhirat, tapi mereka tak mau terima. Lakum dinukum waliyadin. Ikutlah kamu, kerana kamu yang akan menanggung akibatnya. Bagiku agamaku, kerana agama ini bersumberkan dengan ajaran tauhid. Maka sebab itulah mungkin, antara itulah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala suruh kita baca surah ni ketika mana qabliyah subuh, supaya kita dapat memulakan hari siang dengan mengingati ni bahaya kufur. Yang ni beza kufur dengan iman. Kerana qabliyah subuh kita digalakkan untuk baca rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Menafikan syirik, menafikan kufur dan menetapkan tauhid. Ba'diyah maghrib juga kita disuruh untuk baca surah yang sama, supaya kita dapat memulakan malam. Supaya kita dapat memulakan malam dengan memegang perjanjian ini. Seorang mukmin yang menetapkan tauhid, dalam masa yang sama dia juga kena berlepas diri daripada sebarang ajaran syirik. Begitu jugalah dalam solat witir, supaya apabila dia nak tidur dia tu di atas satu perjanjian dia dengan Tuhan, berlepas diri daripada syirik dan menetapkan diri dia berada di atas tauhid. Moga-moga ada manfaat kuliah kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi saya berhenti dulu di sini. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Saya lupa nak sebut tadi, Sahibus Samaha pun ada dalam kuliah ni. Segan saya juga, Mufti duk ada dalam ni. Datuk Azam pun ada, orang besar KPT. Selamat datang. Dan semua yang hadir pada hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.